Selamat pagi. Okey, hari ini kita akan tengok soalan nombor 1. Hitungkan nilai S dan nilai T yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okey, ada dua persamaan linear. Kita tengok perkali bagi S. Okey, perkalinya adalah sama, iaitu perkalinya adalah 1. Dan perkali bagi S bagi persamaan yang kedua juga adalah 1. Jadi apabila dua-duanya sama, kita boleh guna kaedah penghapusan, iaitu kita hanya tolak saja dua persamaan ni. 1 tolak 1 kita akan dapat kosong. Negatif T tolak T kita akan dapat negatif 2T sama dengan 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Okey, negatif 2 ni kita alih ke kanan. Jadi kita akan dapat bahagi di sini. Jadi kita dapat T sama dengan 2 bahagi dengan negatif 2. Okey, 2 bahagi dengan negatif 2. Jadi T kita akan dapat sama dengan negatif 1. Okey, ini jawapan dia untuk nilai T. Okey, untuk mencari nilai S pula, kita ganti masuk nilai T ini ke dalam persamaan 1. Okey, yang ni kita anggap sebagai persamaan 1. Okey, kita ganti. Dalam persamaan 1. Jadi apabila kita ganti S tolak T sama dengan 6, dapat T ini kita ganti dengan negatif 1. Okey, ganti dengan negatif 1. Kita akan dapat S. Negatif dengan negatif akan dapat positif. S tambah 1 sama dengan 6. Alihkan 1 ke sini, kita akan dapat tolak S sama dengan 6 tolak 1. Jadi S kita akan dapat sama dengan 5. Okey, itu dia kelas jawapan dia. Okey, kaedah yang kita guna ini adalah kaedah penghapusan, ya. Penghapusan. Okey, apa caranya untuk kaedah ini? Okey, kaedah penghapusan, kita menghapuskan salah satu pemboleh ubah sama ada S ataupun T. Okey, dengan cara sama ada kita tolak ataupun kita tambah persamaan yang diberi. Macam tu kaedah penghapusan. Ini adalah kaedah penghapusannya. Jadi dia adalah cara lain lagi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, anda juga boleh guna kaedah penggantian. Okey, itu dia untuk nombor 1. Okey, untuk nombor 2, selesaikan persamaan 4 kurungan X + 2 tambah 3 tutup kurungan sama dengan tolak 16X sama dengan 0. Okey, langkah pertama kita kena darab masuk dahulu 4 ke dalam tanda kurung ni. Kita nak pecah tanda kurung, kita akan dapat 4 X kuasa 2
tambah dengan 12 tolak 16x tolak 16x sama dengan 0. Okey, seterusnya kita susun dalam bentuk am. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 16x tambah 12 sama dengan 0. Okey, ini adalah dalam bentuk am. Okey, dalam bentuk am dia. Okey, jadi persamaan kuadratik tu mesti dalam bentuk am dulu. Kalau belum, kita kena tukar dulu. Selepas itu seterusnya kita senaraikan nilai A, B dan C. Itu nilai A nya kita akan dapat 4, B nya adalah negatif 16 dan C nya adalah positif 12. Kemudian kita tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, langkah pertama tekan kalkulator, kita kena tekan mod. Kemudian tekan mod. Tekan butang mod 1 kali. Okey, kita tekan mod. Kemudian tekan butang 5 untuk equation. Butang 5 untuk equation yang kita akan masukkan nilai A dan C. Ini untuk equation equation. Okey, kita tekan butang 5. Kemudian kita pilih yang ketiga, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kemudian kita tekan butang 3. Untuk AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, bukan 3. Okey, dia tanya nilai A. Seterusnya ganti masuk nilai. Di mana nilai A adalah 4, kita ganti masuk. A di sini adalah 4, tekan sama dengan B adalah negatif 16, tekan sama dengan, dan C adalah 12, tekan sama dengan sekali. Jadi kita akan dapat X sama dengan 3 yang pertama. Kita dapat X yang pertama sama dengan 3. Kemudian
X yang kedua kita kena tekan tanda sama dengan, sekali lagi itu dapat sama dengan 1, sama dengan 1. Jadi kita akan dapat hasil pemfaktorannya X tolak 3. Ini kita alih ke sini kan, 1 lagi ke sini, X tolak 1 sama dengan 0. Okey, jadi ini adalah jawapan dia. Itu punca-punca persamaan. Ini adalah punca-punca persamaan. Ataupun kita kira jawapan dia. Jawapan yang saya gariskan ini adalah jawapan dia. Dan yang ini adalah hasil pemfaktorannya. Okey, itu saja untuk soalan nombor 2. Okey, kalkulator yang saya gunakan ini adalah kalkulator scientific model ES FX 570 ES. Kalau MS dia lain cara, dia lagi mudah untuk MS. Okey, soalan seterusnya, selesaikan persamaan 2T sama dengan 4T kuasa 2 tambah 2 per dengan 3. Okey, persamaan kuadratik ini belum lagi dalam bentuk am, jadi kita kena ubah dahulu kepada bentuk am. Jadi 3 ni kena alih ke kiri. Kita akan dapat, okey, saya tulis di sini ya. Kita akan dapat 6T sama dengan 4T kuasa 2 tambah dengan 2. Okey, jadi kita nak bentuk persamaan ini dalam bentuk am. Jadi 6T ini kita alih ke kanan. Jadi kita akan dapat 4T kuasa 2 4T kuasa 2. Nanti bila alih kita akan dapat tolak, asalnya positif jadi negatif. 4T tolak 6T tambah dengan 2 sama dengan 0. Okey, kita boleh perkecilkan lagi dengan ke semua persamaan ini kita bahagi dengan 2 supaya kita boleh kecilkan. Jadi kita bahagi dengan 2, yang ni kita akan dapat 2T kuasa 2. Okey, negatif 6 bila bahagi dengan 2 dapat negatif 3T. Dan 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 0 bahagi 2 kita dapat 0 lah. Okey, 0. Okey, sekarang ni kita dah dapat persamaan dalam bentuk am. Yang ni bentuk am ni. Okey, ini sudah dalam bentuk am.
Okey. Seterusnya kita senaraikan nilai A, B dan C, di mana nilai A nya adalah 2, B nya adalah -3, dan C adalah 1. Jadi langkah pertama, kita tekan kalkulator. Okey, kita tekan mod satu kali. Okey, kita tekan mod. Tekan mod. Satu kali. Okey, tengok, saya dah tekan mod, ia akan keluar macam ni. Pilih 5 untuk equation. Kita tekan 5. Untuk equation. Tekan 5. Kemudian kita boleh 3 untuk AX. B X tambah C. Dan 3 untuk bersamaan kuadratik ya. Untuk AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey. Jadi apabila kita tekan 3, kita ganti masuk nilai dia. Ganti masuk nilai-nilai dia. Kita ganti masuk macam mana? A, dia tanya A di sini. Bermaksud A nya adalah 2. 2 tekan sama dengan B pula dia tanya di sini. B nya adalah -3. -3 tekan sama dengan, dan C di sini dia tanya adalah 1. Tekan sama dengan. Sekali lagi kita akan dapat X sama dengan 1, atau satu lagi, X sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2. Jadi ini kita alih ke sini, kita dapat X tolak 1, dan satu lagi ke sini, alih ke sini, kita dapat 2X tolak 1 sama dengan 0. Jadi ini adalah jawapan dia yang kita panggil sebagai punca-punca persamaan. Punca-punca bagi persamaan kuadratik tadi. Persamaan ataupun jawapan akhir dia. Dan ini adalah hasil pemfaktoran. Jika kita guna kaedah darat sila atau pemerenyuan, kita akan dapat hasil pemfaktoran terlebih dahulu. Tapi kita guna kalkulator, jadi kita boleh tulis hasil pemfaktorannya kemudian.
Okey, seterusnya nombor 4, hitungkan nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Jadi dia dah bagi dua persamaan linear serentak. Jadi kita alihkan dahulu negatif 12 ini ke kanan dan positif 4 ini juga ke kanan. Yang ni akan jadi tambah, ini akan jadi tolak. Kita akan dapat persamaan yang barunya adalah 3x tolak 2y sama dengan positif 12. Dan yang kedua yang ni 7x tambah 6y sama dengan negatif 4. Okey, kita akan fikir sama ada kita nak guna penghapusan ataupun pergantian. Okey, paling mudah kita guna kaedah penghapusan. Ya, bagaimana? Penghapusan ini sama ada kita perlu tolak ataupun tambah. Tolak atau tambah dua persamaan ni. Okey. Persamaan yang kita dah ubah tadi. Jadi untuk kita tolak, untuk apa fungsinya kita tolak atau tambah ni? Kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubahnya terlebih dahulu. Okey, kalau X, kita cari gandaan sepunya bagi perkali bagi X ni 37. Tak boleh sebab dia besar kan. Okey, kita ambil 2 dengan 6. 2 6 gandaan sepunyanya adalah 6 kan. Jadi 2 + 3 sama dengan 6. Okey, jadi persamaan yang di atas ini kita darab dengan 3. Jadi semua ni kita kena darab dengan 3. Macam tu. Jadi kita akan dapat, okay, saya tulis di sini 9x tolak 6y sama dengan 36. Okey, yang bawah ni tulis seperti biasa lagi. 7x tambah 6y sama dengan negatif 4. Okey, kita tengok. Kita nak hapuskan pemboleh ubah y. Jadi perkalinya dah sama 6. Okey, negatif 6 perlu tambah 6 ataupun negatif 6 tolak 6 untuk hapuskan ni. Jadi negatif 6 tambah 6. Jadi kita kena tambah dua persamaan ini, bukannya tolak. Okey, kita kena tambah. Jadi 9 tambah 7 kita akan dapat 16x. 16x negatif 6 tambah 6 kita akan dapat tambah 0 sama dengan 36 tambah negatif 4 kita akan dapat 32. Jadi di sini kita akan dapat 16x, kita akan dapat 16x sama dengan 32. Alihkan 16, kita akan dapat bahagi di sini. Jadi x sama dengan 32 bahagi dengan 16.
kita akan dapat X nya adalah 2. Okey, ni jawapan dia. Jadi kita dah dapat nilai X sama dengan 2. Okey, seterusnya kita nak cari nilai bagi pemboleh ubah Y pula. Okey, kita ganti masuk nilai X sama dengan 2 ini. Kita ganti. Okey, sekejap. Okey, kita ganti masuk. Ganti X sama dengan 2 dalam persamaan. Okey, kita pilih yang mana kita nak ganti masuk. Okey, contoh kita ambil persamaan ni sebagai persamaan 1. Mana-mana persamaan pun boleh, tak ada masalah. 1. Jadi apabila kita ganti masuk, kita akan dapat 3x tolak 2y sama dengan 12. Tempat x ini kita ganti dengan 2. 3 darab 2 tolak 2y sama dengan 12. Jadi kita akan dapat, okey, negatif 2y ni kita alih ke sini. Kita akan dapat 6. 12 kita alih ke sini. Dapat 6 tolak 12 sama dengan 2y. 6 tolak 12 sama dengan negatif 6. Alihkan 2, dia akan jadi bahagi. Okay. Kedua, kita dapat bahagi di sini. Negatif 6 bahagi 2, kita akan dapat nilai y tersebut kan. Okay, jadi dapat y 2 darab 1 2 darab. Okay, nombor 5, rajah 1 menunjukkan dua sektor bulatan OFG. OFG, dua sektor yang bulat kecil, dan OHI yang sama-sama berpusat di O. OFGJ, OFGJ ialah sukuan bulatan. Okey, jika sukuan bulatan bermaksud ianya adalah bersudut 90 darjah. Okey. Okey, sukuan bulatan berpusat di O. OGH dan OGI ialah garis lurus. OGH dan OGI adalah garis lurus. Bermaksud di sini adalah bersudut 90 dan setiap ini berapa darjah? Okey, baca soalan seterusnya. OJ dan JI adalah sama. OJ dan JI. Okey, kita akan tanda macam ni untuk menunjukkannya adalah sama panjang. Kita pindahkan maklumat daripada soalan ke atas rajah, iaitu 14 cm. Maksud sini 14. Di sini pun akan jadi 14. Masuk GH juga 14. Ia akan sama. OF juga 14. Alright. Dan sudut HOI 45 darjah. HI. Okey, di sini. Di sini adalah 45 darjah. Okey, jika di sini 45 darjah, bermaksud di sebelah dia juga adalah 45 darjah sebab ianya adalah sukuan bulatan 90 darjah.
Okey kelas. Seterusnya kita baca soalan dia mahu apa? Perimeter. Perimeter ini maksudnya ukur lilit lah. Dalam sentimeter seluruh rajah. Okey, jadi kita nak cari perimeter untuk soalan A. Saya buat di sini. Okey, A. Perimeter ini sama juga seperti ukur lilit ya, kelas. Okey, atau nama lainnya adalah ukur lilit ya. Lilit. Okey, jadi ukur lilitnya kita bermula daripada O. Kita ambil di sini O ke I, O ke I, kita tambah dengan IH, yakni IH tambah dengan IH, di mana IH ini adalah lengkung, tambah dengan HG, tambah dengan panjang HG, tambah dengan panjang lengkung GF, okey, panjang lengkung GF ya, GF, kita letak simbol lengkung atasnya, dan tambah dengan FO, panjang FO, jadi panjang OI kita dah tahu 14 tambah 14 iaitu 28. Tambah dengan panjang IH. Okey, untuk mencari panjang IH kita perlu guna rumus panjang lengkung. Okey, rumus panjang lengkung. Okey. Panjang lengkung sama dengan theta per dengan 360 darab 2 pi J. Okey, ini adalah rumus untuk panjang lengkung. Jadi untuk mencari panjang lengkung IH, jadi kita cari panggil IH dulu. Berapa kita dapat untuk panjang lengkung IH? Tetanya adalah 45. Tengok yang bertentangan dengan panjang lengkung tu 45 darjah.
45 darjah per dengan 360. Okey, kita letak dalam kurungan. Darab dengan 2 darab dengan pi 22 per 7. Darab dengan jarinya adalah OI, iaitu 28. Darab dengan 28. Jadi kita akan dapat, tekan kalkulator. Okey, ini kalkulatornya. Okey, saya tarik dari sini sikit. Buka kurungan 45 per dengan 360. Okey, tutup kurungan, buka kurungan yang baru, darab 2. Buka kurungan baru, darab 22 per dengan 7. Tutup kurungan, buka kurungan baru, darab dengan 28. Sama dengan 22. Okey. Jadi panjang lengkung IH adalah 22. Okey, 22 ini adalah panjang IH. Kita tulis di sini 22 tambah dengan HG. HG adalah 14 tambah dengan panjang lengkung GF. Mana GF? Okey, GF yang ni. Okey, jadi kita akan kira. Okey, kita akan kira panjang GF dengan menggunakan rumus ni. Kita garis ini GF sama dengan kurungan GF, sudutnya adalah 45 darjah, juga 45 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab satu lagi, dan jari dia 14. Jadi GF nya kita akan dapat, tekan kalkulator. Okay. Buka kurungan 45 per 360. Tutup kurungan, buka kurungan baru 2. Tutup kurungan, buka kurungan baru 22 per 7. Tutup kurungan, buka kurungan baru 14. Tutup kurungan. Okey, kita akan dapat panjangnya adalah 11. 11 nya. Jadi panjang GF adalah 11. Dan kita tambah dengan panjang FO. FO adalah 14. Kita tambah semua sekali, kita akan dapat jawapan akhirnya. Kita akan tambah 28 tambah 22 tambah 14 tambah 11 tambah 14 sama dengan 89. Di jawapan akhirnya adalah 89 ya, untuk perimeter ukulele.
Okey, seterusnya kita akan jawab B pula. Okey, B soalannya dia tanya apa dia? Luas kawasan yang berlorek. Okey. Luas kawasan berlorek. Okey, kelas. Sama dengan, okey, caranya kita kena gambarkan dahulu mana kawasan berlorek. Pertama, yang ini. Luas sektor yang kecil ni, iaitu luas sektor yang kecil yang kita namakan sebagai OGF. OGF. Kemudian kita akan tambah dengan luas sektor yang besar ini. Sektor yang besar ni iaitu sektor apa? OIH tambah dengan sektor yang besar OIH. Kemudian kita tolak dengan yang kecil tak berlorek ni. Yang kecil yang tak berlorek ya, OJG. Yang kecil yang tak berlorek, O sektor O G J. Okey, jadi kita kena cari dahulu luas sektor yang kecil ni berapa. Yang ni, luas yang ni. Okey, luas sektor rumusnya kita akan guna luas sektor sama dengan theta per 360 darab dengan pi J kuasa 2. Ini adalah rumus untuk luas sektor. Jadi untuk mencari luas sektor yang pertama iaitu OGF sama dengan sudut yang dirangkumi adalah 45 per 360 letak dalam kurungan darab 22/7 darab jari dia iaitu 14 kuasa 2. Jadi kita akan dapat, okey, tekan kalkulator, buka kurungan 45 per 360 tutup kurungan. Okey, bukan di situ, tutup kurungan besar, buka kurungan baru 22/7 tutup kurungan, buka kurungan 14
kuasa 2 sama dengan 77. Jadi OGF ini adalah 77 tambah dengan luas OIH pula. OIH yang besar, ya. Okey, untuk luas OIH yang besar ni kan, termasuk yang tidak berlorek dan berlorek sekali. Okey, kita akan guna rumus yang sama. Okey, saya buat di sini ya. OIH sama dengan, okey, OIH yang besar ni, okey, berapa darjah sudut yang dirangkumi olehnya? 45 darjah. Jadi 45 darjah per dengan 360 darab dengan 22/7 darab dengan jari, jadi adalah 28. 14 tambah 14, 28. Okey, saya buat di sini luas YH. Masih lagi menggunakan rumus luas sektor. Theta per 360 darab 22/7 pi darab dengan J kuasa 2, 28 kuasa 2. Jadi yang ni kita akan dapat, okey, buka kurungan 45 per 360 tutup kurungan besar, buka kurungan baru 22/7 tutup kurungan besar, buka kurungan baru 28 kuasa 2 tutup kurungan. Kita akan dapat 308 di sini ya. Kita akan dapat 308 308 untuk luas yang besar. Yang ni OIH yang saya lorek ni 308. Kemudian kita tolak dengan OGJ. Luas OGJ adalah sama dengan luas OGF yang kita kira ni, yang ni, iaitu berapa? 77. Tak perlu kita kira dua kali sebab saiz yang sama, yang identical. Jadi tolak dengan 77. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 308. Okey, ni dia luas untuk kawasan berlorek.